Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai murid-murid, apa khabar semuanya? Semoga anda berada dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita sambung mata pelajaran kita iaitu Tauhid darjah 3. Sebelum itu, marilah sama-sama murid-murid menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين. Baik murid-murid, sebelum tu saya nak murid-murid ingat kembali tentang pelajaran yang telah saya ajarkan pada siri yang lepas, iaitu pengertian iman, apa pengertian beriman kepada malaikat, kemudian hukum beriman kepada malaikat, dan juga 6 rukun iman yang telah saya suruh murid-murid buat dalam bentuk peta minda 6 rukun iman. Jadi harapan saya murid-murid boleh ingat dan jangan lupa. Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Wahai kawan semua, dengarlah ini satu amanah. Pesan guru harus diingat, semat di dada penuh berkat. Rukun iman 6 perkara, wajib dijaga, janganlah lupa. Jika terleka sangat bahaya, menjerumus kita ke neraka. Percayakan Allah juga Rasulnya, percaya pada malaikat serta kitab-kitabnya yang diturunkan, percaya hari kiamat, percaya qada dan qadarnya. Rukun iman 6 perkara, wajib dijaga, janganlah lupa. Jika terleka sangat bahaya, menjerumus kita ke neraka. Percayakan Allah ke Rasulnya, percaya pada malaikat serta kitab-kitabnya yang diturunkan, percaya hari kiamat, percaya qada dan qadarnya. Wahai kawan semua, Wah, dengarlah ini satu amanah, pesan guru harus diingat, semat di dada penuh berkat. Wah, semangat ya murid-murid menyanyi. Okey, bagus. Kita sambung, kita masuk tajuk yang seterusnya mengenai rukun iman, iaitu mengenal kejadian malaikat. Wajib kita percaya kepada malaikat. Kita lihat kejadian malaikat. Mengenal kejadian malaikat, okey, kita tengok yang pertama. Malaikat dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya, nur.
iaitu jisim yang sangat halus, ghaib. Kita tak nampak, yang tidak dapat dilihat oleh manusia dengan pandangan mata kasar. Hanya mereka yang tertentu sahaja boleh lihat. Contoh Rasulullah. Jadi malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya, iaitu nur, daripada jisim yang sangat halus yang kita tidak nampak. Kalau manusia dijadikan oleh Allah daripada tanah, malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya, nur. Tak sama dan berbeza. Dan kita tak boleh nampak malaikat. Kecuali malaikat menyerupai dalam bentuk manusia pun kita tak tahu bahawa itu malaikat. Seterusnya, yang kedua, malaikat boleh menyerupai dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Seperti yang saya cakapkan tadi, malaikat boleh menyerupai dengan berbagai bentuk. Boleh menyerupai manusia. Cuma kita tak tahulah dia itu malaikat. Manusia biasa boleh melihat malaikat jika ia menjelma dalam rupa bentuk manusia. Memang kita boleh nampak, tapi kita tak tahu dia malaikat. Seterusnya, yang ketiga, malaikat bukan lelaki. Malaikat bukan lelaki, bukan perempuan, bukan lelaki, bukan perempuan, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, tidak beribu dan berbapa atau beranak, tidak bernafsu tetapi berakal. Manusia bernafsu dan berakal. Malaikat tidak bernafsu tetapi berakal. Hakikat sebenar rupa bentuk malaikat hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Jadi inilah kejadian malaikat yang bukan lelaki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Hakikat rupa bentuk sebenar malaikat hanya Allah sahaja yang tahu. Dia boleh menyerupai dengan berbagai bentuk. Macam saya cakap tadi, bentuk manusia. Kita boleh lihat. Kalau dia berbentuk, dia menjelma dalam manusia. Tapi kita tak tahu yang dia tu malaikat. Seterusnya yang keempat, para Nabi dan Rasul boleh melihat malaikat dalam keadaan asal kerana mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan Rasul boleh melihat. Okey. Seterusnya yang kelima, sifat-sifat malaikat. Yang pertama, sentiasa taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malaikat. Berbeza dengan manusia. Ada kalanya taat, ada kalanya tidak taat, ada kalanya solat, ada kalanya tidak solat, ada kalanya puasa, ada kalanya tidak. Tapi malaikat sentiasa taat melaksanakan perintah Allah. Tak pernah ingkar. Tidak melakukan maksiat. Sentiasa beribadah. Malaikat ni tugasnya macam-macam. Yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat dan 10 tugasnya. Itu yang wajib. Sementara yang kita tak tahu jumlah sebenar malaikat ni, kita tak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Sangat cerdik dan berfikiran waras serta boleh mengambil pengajaran dari setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kejadian, ini kesifat-sifat malaikat. Seterusnya, terdapat hadis tentang malaikat yang menyerupai manusia biasa ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, pada satu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki, putih bersih pakaiannya, hitam rambutnya dan tidak kelihatan tanda-tanda sebagai seorang musafir. Dan tidak seorang di kalangan kami yang mengenalinya. Setelah bersoal jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berlalu. Maknanya malaikat datang menyerupai dengan bentuk manusia. Dan para sahabat tidak kenal siapa yang datang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Atadri manis sa'il?" Qulta Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Artinya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu tadi? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, orang itu ialah Jibril. Ia datang untuk mengajar kamu akan agama kamu. Maknanya malaikat datang dalam menyerupai bentuk manusia, yang mengenali hanya Rasulullah
Para sahabat tidak tahu. Selepas Nabi memberitahu, barulah sahabat-sahabat tahu bahawa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Okey, penghayatan. Kita wajib yakin dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan malaikat daripada nur. Inilah kehebatan kita sebagai seorang Islam. Kalau kita yakin dengan kejadian yang Allah tetapkan, walaupun kita tak nampak malaikat, tapi kita wajib percaya bahawa malaikat itu wujud. Yang kedua, kita hendaklah berdisiplin dalam semua urusan sebagaimana malaikat yang memiliki disiplin yang tinggi. Malaikat kehidupannya sentiasa beribadah, sentiasa taat kepada Allah, tidak pernah ingkar. Jadi kita ambil pengajaran daripada sifat-sifat malaikat yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, ya murid-murid. Baik, untuk tugasan, jawab soalan berikut. Yang pertama, tuliskan 3 sahaja sifat malaikat. Tuliskan 3 sahaja sifat malaikat. Yang saya terangkan tadi ada 4. Sifat-sifat malaikat. Saya nak murid-murid tulis 3 saja. Pilihlah jawapan yang mana murid-murid rasa nak tulis. Kemudian, itu saja. Satu soalan saja yang perlu dijawab oleh murid. Jadi, harapan saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, murid-murid dapat faham dan ingat. Itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.